مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisharah binti Husin dan nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2012. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Akira binti Muhammad, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2011. Nama saya Logan Antini, anak perempuan Tan B. Raja, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2034. Nama saya Faizul Aiman Beranisam, nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2018. Nama saya Muhammad Afidin Nabil Rosdi, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2002. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang fungsi niat dalam ibadah dan muamalat kepada mu'allaf. Selain itu, kami juga akan membentangkan tentang 5 perkara ini, iaitu yang pertama adalah pengertian niat dan huraian, yang kedua dalil ataupun hadis niat, yang ketiga adalah tujuan niat, yang keempat syarat niat, dan yang kelima fungsi niat dalam ibadah dan muamalat kepada mu'allaf. Okey, yang pertama sekali adalah pengertian niat dan huraian. Okey, niat daripada segi bahasa iaitu Arab adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah syarak pula, tidak dapat definisi khusus untuk niat, tapi disebabkan itu banyak ulama yang akan memberikan makna niat secara bahasa. Okey, yang seterusnya adalah kenapa niat diharuskan dalam ibadat seorang Muslim. Okey, yang pertama, niat berfungsi untuk menjadikan sesuatu perbuatan menjadi wajib dan juga sunnah. Niat juga boleh menjadikan suatu perbuatan ini akan dinilai secara biasa ataupun berpahala. Seperti orang yang berniat untuk iktikaf di masjid ataupun orang yang hanya menumpang untuk berehat. Semua ini ada kaitan dengan niat seseorang itu. Dan yang kedua pula, dalam Islam, setiap orang yang hendak melakukan ibadah mestilah mempunyai maksud, iaitu sebelum melakukannya, kerana inilah syarat agar perbuatan tersebut dianggap sah. Dari bahasa, ia bermaksud niat sama ada dengan al-qasdu, maksudnya bermaksud al-azimah iaitu tekad, al-iradah keinginan, dan al-himmah iaitu sengaja. Untuk dalil yang berkaitannya ialah innamal a'malu binniyati wa innama likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Yang kedua, Allah SWT berfirman, "Lan yanalallahu lahumaha wala dimawaha walakin yataluhul taqwa minkum kazalika sahraha lakum litakrullah ala ma hazakum wa bishri muhsinin," yang bermaksud daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat ke-37. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai amalan. Ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali disertai niat. Ucapan, amalan dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktiknya sesuai dengan sunnah. Al-Idah ayat 11 huruf 8.
Poin yang ketiga ialah tujuan niat. Yang pertama, membezakan ibadat dengan adat kebiasaan. Sebagai contoh, mandi dan wudu itu boleh berlaku sebagai ibadat dan kadang-kala juga ia berlaku untuk membersihkan tubuh badan dan menghilangkan kotoran. Yang kedua, niat berfungsi membezakan martabat atau jenis ibadat yang dilakukan atau disyariatkan. Sebagai contohnya, solat. Apakah ia adalah solat fardu atau sunat, tunai atau ganti, semuanya bergantung atas niat seseorang itu. Yang ketiga, niat disyariatkan untuk membezakan antara amalan taqarrub atau tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan lainnya. Contohnya, seseorang menyembelih tujuan untuk akikah, korban atau kerana berhala dan lainnya. Yang terakhir, perkara yang terdapat pada kesamaran pula, ulama berpendapat perlu ada penentuan. Sebagai contoh, ketika solat disyariatkan atau penentuan fardu. Ini kerana solat zuhur dengan asar sama cara pelaksanaan dan pembuatannya. Oleh itu, untuk membezakannya perlu menerusi penentuan. Yang seterusnya ialah syarat niat. Individu tersebut perlulah seorang Islam kerana tidak sah niat jika ibadat dilakukan oleh orang kafir, dan orang murtad yang membayar zakat dikira sah pembayaran zakat mereka itu. Seterusnya ialah mereka perlulah berakal dan waras. Ibadat dan niat orang gila tidak sah kecuali untuk masalah isteri gila di mana suaminya yang berniat mandi haid dan nifas untuknya. Selain daripada itu, syarat yang seterusnya ialah mengetahui perkara apa atau apa yang diniatkan. Tiada siapa yang mengetahui apa yang dilakukan tidak sah. Sebagai contoh, seseorang tidak mengetahui atau jahil tentang kefarduan solat tidak sah dilakukan. Seterusnya ialah tidak melakukan perkara yang boleh menafikan niat, seperti membatalkan murtad. Sekiranya seseorang itu murtad ketika menunaikan solat atau puasa, maka terbatallah ibadatnya itu. Selain itu, ragu-ragu atau tidak ada ketegasan untuk menunaikan ibadat, seperti seseorang itu merasa ragu untuk meneruskan solatnya, maka batallah solatnya. Akhirnya ialah perlu mumayyiz. Niat dan ibadat kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah kecuali kanak-kanak diwujudkan oleh ibu bapa atau walinya untuk melakukan tawaf adalah sah. Kanak-kanak yang kecil mengerjakan haji, wali atau ibu bapa yang berniat haji dan irham untuknya dan ia dikira sah. Okey, yang seterusnya adalah fungsi niat dalam ibadat dan muamalat kepada mu'allaf. Bagi seorang individu mu'allaf, istiqamah dalam satu penghijrahan ke arah kebaikan adalah satu yang sukar. Oleh itu, niat amat penting bagi seorang mu'allaf yang baru meluk Islam kerana ianya menjadi satu simbolik kepada seorang Muslim. Contohnya, seorang mu'allaf yang baru meluk Islam mempunyai niat sebelum masuk Islam adalah untuk mencapai keredaan Allah. Dan di situ kita dapat lihat dengan berniat, maka ibadat itu lebih bermakna dan mendapat balasan yang baik dan mereka dapat memahami tujuan sebenar mereka memeluk Islam. Dari situ kita dapat lihat yang niat ini amat penting bagi umat Islam kerana dalam apa juga kita lakukan, niat adalah satu permulaan bagi seorang Muslim dalam melakukan apa-apa perkara pun, terutamanya dalam solat sekalipun, kita akan bermula dengan niat dan barulah kita melakukan ibadat tersebut. Dan bagi Muslim yang berniat untuk melakukan kebaikan pun dah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat pada Nu'man Bashir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging kena rosak, maka rosak seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Dan kita dapat fahami apa daripada hadis riwayat tersebut, yang apa-apa yang kita lakukan adalah permulaannya berlandaskan niat kita. Sekiranya niat itu menuju ke arah kebaikan, maka baiklah perkara yang kita lakukan. Untuk seorang mu'allaf, untuk mencapai keredaan Allah SWT,
lebih baiklah berniat dalam hati melakukan perkara ke arah kebaikan. Itu saja, sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada perbincangan kami adalah niat merupakan asas ataupun kayu ukur bagi sesuatu amalan yang dilakukan, dan niat itu mestilah diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, niat juga akan menentukan sesuatu amalan itu sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami akhiri perbincangan kami dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati dan amalan kamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan niat dan amalan kita daripada sifat-sifat yang boleh menyebabkan amalan tertolak, serta menjauhkan kita daripada sifat riya, ujub, sum'ah dan lain-lain lagi. Amin ya rabbal alamin.